Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Wow, panas dan gempak sahabat-sahabat semua. Apabila hari ini saya ingin kongsikan bersama dengan Anda amaran keras daripada Sultan Pahang, ya, supaya jangan terikut dengan bawaan amalan daripada Patipas. Oh, jadi benarlah seperti yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin sebelum ini bahwa Patipas adalah parti ajaran sesat. Apakah amaran yang dititahkan oleh Sultan Pahang ini? Ini yang menarik ya, saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita ikuti berita gempak hari ini. Sultan Pahang beri amaran terhadap amalan bawaan Patipas secara khususnya. Jadi mari kita ikuti Tita Baginda ini. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha memberikan amaran kepada rakyat Pahang agar tidak mengamalkan perkara yang disebarkan oleh Patipas seperti amalan takfiri dan sembayang dua imam. Katanya penyakit-penyakit lama harus diharamkan, antaranya seperti sembayang dua imam, kafir mengkafir. Saya bagi amaran di sini. Mana-mana masjid yang membenar ini terpaksa diambil tanggung jawab. Ya, katanya saya bagi amaran di sini. Mana-mana masjid yang membenar perkara ini terpaksa ambil tanggung jawab. Tita Baginda dalam sebuah klip video yang sedang tular di media sosial ketika ini. Tambah Baginda lagi, penghulu akan bertanggung jawab, adun akan bertanggung jawab, dan saya pun akan bertanggung jawab, katanya. Kita nak orang Pahang ini negeri yang aman, sentosa, dan juga berharmoni. Jadi bila waktu berpolitik 5 tahun sekali, awak politiklah, tapi masjid kita kena jaga kesucian masjid. Jangan ikut ego kita, kata Baginda Sultan lagi dalam satu rekaman video TikTok amaran tuanku yang telah tersebar luas di media sosial ketika ini. Fenomena sembahyang dua imam dan takfiri bermula dalam era 1980-an, susulan amanat Hadi Awang. Ya, ia masih berterusan sehingga ke hari ini. Walaupun kita lihat sahabat-sahabat semua, seringkali pemimpin-pemimpin daripada Patipas khususnya dan disokong oleh Bersatu, kononnya mereka tidak mengamalkan perkara-perkara seperti ini yang dikatakan mengkafirkan orang lain, ya, yang tidak bersetuju ataupun tidak mengikut ya arahan ataupun fahaman ya ataupun politik ya yang kepada parti politik mereka, yaitu Patipas. Di sanalah siapa saja yang melawan dan ingkar kata-kata ataupun kenyataan-kenyataan daripada mereka akan menganggap mereka itu sebagai kafir walaupun ya sama agama dan sebagainya. Ini sudah satu perkara yang amat serius, dan amaran Sultan Pahang ini bagi saya, pandangan saya sangat setuju dengan kenyataan ini. Karena kita mahukan negara yang aman, harmoni, ya, bukan dengan adanya ya setengah parti menggunakan ataupun menunggang isu-isu seperti 3R ini demi untuk kepentingan parti, kepentingan individu dan sebagainya. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua? Alright. So, sebelum saya habiskan, saya ingin menyatakan satu kenyataan terkini daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, cari kaedah selesaikan masalah di kampung halaman. Itu antara gesaan ya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pemimpin-pemimpin kerajaan. Disarankan oleh Perdana Menteri kita untuk mencari kaedah menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat di kampung halaman masing-masing. Itu antara saranan ya daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tambah lagi, langkah tersebut akan menyelesaikan separuh daripada permasalahan sosial, keuangan, dan pendidikan di kawasan luar bandar. Sebagai anak kampung, katanya, kita harus ambil tanggung jawab ini. Saya mulakan dengan Cerok Tokun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Tambah Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi. Dan Datuk Seri juga berkata, dalam seminggu ini saya terpaksa hubungi rakan atau balik kampung untuk tentukan wakil wanita, wakil belia, jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa kampung, supaya semua ada tanggung jawab untuk menyampaikan makluman.
dan kemudahan dan keperluan mereka, ya, khususnya penduduk kampung, termasuklah keluarga miskin, kedudukan pendidikan di sekolah, masalah dada di kampung katanya. Jadi semua ini harus diambil tahu. Itu antara gesaan ya daripada Perdana Menteri kita juga sebagai Menteri Keuangan. Perlu diingat, Perdana Menteri ini antara Perdana Menteri yang belum menerima 1 sen pun gaji sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, sahabat-sahabat semua. Begitu juga dengan Sultan Pahang ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong kita. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program bicara eksekutif Malaysia Madani Penjawat Awam 2024 bertajuk Bina Kota, Kemampanan, Kesejahteraan dan Daya Cipta Tunjang Membangun Malaysia Madani yang diadakan di Putrajaya. Dalam masa yang sama juga, Datuk Seri Anwar juga mahu rakyat menghentikan perbincangan jumut dan lapuk demi melonjakkan negara yang berdepan situasi kelembapan ekonomi. Tidak ada untungnya jika masing-masing rasa mahu menang dengan menanam kebencian dan mencerca orang lain kerana ia tidak akan memenangkan negara dalam semua aspek, tegas Datuk Seri Anwar lagi. Jadi saya sangat setuju dengan kenyataan ini sahabat-sahabat semua, bahawa segala apa yang kita lihat dilakukan oleh pentaksub-pentaksub kepada sebuah parti politik ini, ia tidak malu-malu ya secara terbuka membuat, menghasut, menunggang, menyebarkan berita fitnah, ya, menyebarkan berita palsu, dan yang paling menyedihkan sahabat-sahabat semua, ya, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim apa sahaja yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita ini, ya pastinya akan diserang, pastinya akan diguna pakai oleh pihak-pihak pembangkang seperti cyber trooper, ya, pemimpin-pemimpin, ya, ada di kalangan pemimpin Perikatan Nasional, Parti Bersatu, begitu juga dengan parti-parti lawan yang lain. Seperti baru-baru ini sahabat semua, ya, Datuk Seri ya kembali ke negara kita daripada lawatan rasmi ke negara Jerman, ya, dan dalam gambar itu, dalam posting itu, Datuk Seri membuat posting sedang membaca sebuah buku. Isu itu pun ditunggang oleh individu-individu, ya, seperti Cikgu Bat, individu-individu lain, sahabat-sahabat semua. Betapa memalukan, ya, bukan perkara baik yang mereka katakan, ya, apabila Datuk Seri berada di Jerman dengan begitu mantap, dengan begitu tegas menyatakan pendirian Malaysia terhadap rakyat Palestin di Gaza, ya, mahukan supaya, ya, hak asasi manusia itu diperjuangkan, ya, tetapi menyedihkan sahabat semua. Apa yang mereka lakukan, songkok pun dijadikan cerita. Ya, apabila Datuk Seri berjalan di kota Jerman, berjalan di kota Australia, mereka jadikan isu sebagai satu isu, ya, sebagai macam isu itu terlalu besar untuk mereka mainkan, sahabat-sahabat semua. Demi apa? Apakah sebenarnya motif yang mereka lakukan semua itu? Bagi pandangan saya sahabat semua, kerana mereka hari ini tidak boleh menembak, menyerang perihal berkaitan dengan tata kelola, perihal dengan komitmen, ya, tanggungjawab yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita mencari pelabur, meyakinkan pelabur untuk masuk ke dalam negara kita. Mereka tidak dapat menyerang berkaitan dengan isu itu, apatah lagi isu, ya, seperti inflasi yang semakin merosot, pelaburan yang semakin meningkat, ya, kalau saya tidak silap 200 ya, 200 saya pun tidak berapa ingat, 329 ya, kalau saya tidak silap 0.5, itu antara yang paling terbesar, ya, jumlah pelaburan yang pernah diluluskan, yang pernah berlaku dalam negara kita. Apalagi pengangguran berkurangan, harga barangan semakin terkawal, tetapi apa yang mereka lakukan, mereka katakan rakyat menderita. Saya pasti yang menderita itu rakyat yang ada di negeri-negeri di bawah pimpinan ataupun tata kelola daripada kerajaan PAS. Ya, itu yang mungkin. Ya, kalau kita lihat hari ini berbagai isu, berbagai skandal, ya, ada syarikat MBI Kedah yang tidak membayar gaji sehingga 9 bulan, terpaksa mereka membuat komplain dan sebagainya. Begitu juga dengan guru tadika di Pasti, sehingga mereka membuat aduan, mereka pula diletakkan jawatan atau dipecat dan sebagainya. Dan banyak lagi lah perkara-perkara ini di luar kawalan. Yes. Yang terkini
hari raya semakin dekat. Apa yang berlaku? Rakyat Kelantan, rakyat Kedah mengeluh kerana tidak ada air, sahabat-sahabat semua. Ya, masalah air tidak dapat diselesaikan di Kelantan. Sudah 30 tahun lebih mereka memerintah. Di Kedah dinyatakan oleh Menteri Besar Lato-Lato bahwa masalah air akan diselesaikan pada tahun 2023, sahabat semua. Hari ini tahun 2024. Adakah masalah air itu selesai? Tidak. Lepas itu katanya, jangan salahkan saya hanya tukang baca, saya hanya pandai mengumumkan. Inilah kehebatan pemimpin-pemimpin daripada Patipas, sahabat-sahabat semua. Jadi, sampai di sini saja. Kalau saya senaraikan dari 1 ke 10, mungkin sampai 100 lebih perkara-perkara yang gagal dilakukan oleh kerajaan di bawah pimpinan Patipas, sahabat-sahabat semua. Apatah lagi hari ini kita mendengar titah amaran daripada Sultan Pahang supaya jangan terikut bawaan amalan daripada Patipas ini, mengkafirkan orang, takfiri dan sebagainya. Jadi, apa pandangan Anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dada tanya selera. Sekian jadi pada Orang Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.